Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها أذاقه الله تعالى طعم عبادة تسره atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah yang telah mengurniakan kita nikmat iman dan Islam, yang mengurniakan kepada kita rezeki yang dengannya kita hidup di atas dunia yang sementara ini, masih kita dapat bernafas dan masih kita dapat peluang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Masih ada masa kepada setiap orang yang nyawanya belum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang masih bernyawa pastilah ada masa, masih belum terlambat untuk meningkatkan iman amal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah pada rakaman kali ini, rakaman ini khususnya untuk ahli jemaah ataupun ahli qaryah Surau Munawwarah Kampung Batu 17, khususnya dan umumnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan bacakan tajuk daripada tajuk di dalam bab masih lagi bab yang pertama, iaitu bab tentang mata. Fasal yang pertama, bab anggota yang 7, fasal yang pertama, iaitu tentang mata, anggota yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita manusia, dan kebanyakan daripada kita dikurniakan oleh Allah mata yang melihat benda-benda yang cantik di dunia ini, yang indah di dunia ini, dan sebahagian kecil daripada manusia Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka dengan menarik nikmat mata. Namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Pasti ada hikmah bagi orang yang tidak mendapat nikmat melihat. Dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini ganjaran, meyakini apa yang Allah Ta'ala akan berikan di akhirat nanti lebih baik, maka pasti dia akan mendapat yang lebih baik. Dan ada juga manusia yang di dunia ini, ketika di dunia ini celik nampak, boleh melihat, tetapi tanpa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila jauh daripada hidayah Allah, maka na'udzubillah di akhirat nanti, di alam yang kekal abadi nanti, akan menjadi orang-orang yang buta, menjadi orang-orang yang tidak melihat cahaya Allah Subhanahu, cahaya kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan tadi, maksudnya dialah Allah, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui pengkhianatan, yakni keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Yakni mata itu mencuri, memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb yang Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana yang telah diberitahu kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala apabila melihat kepada hamba ini, apabila penilaian dibuat kepada hamba-hamba Allah, maka bukan hanya semata-mata zahir, bukanlah pada kecantikan ataupun kesempurnaan fizikal semata-mata, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat, memerhatikan dan juga menguji seseorang itu pada hati dan juga amalan-amalan yang keluar daripada anggota badan. Maka oleh kerana itu, sebagai hamba Allah yang telah dikurniakan nikmat anggota badan yang cukup, terutama orang yang celik, pada zahirnya nampak apa yang ada di depan kita, dapat melihat kaum keluarga, dapat melihat tempat tinggal, dapat melihat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dan apa yang ada di dalamnya, isi kandungannya, maka pertama sekali mensyukuri nikmat mata ialah dengan menggunakannya pada yang Allah Subhanahu Wa Taala telah redai, menggunakannya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diterangkan tentang menggunakan mata ini dengan cara yang betul, sebagaimana yang telah diberitahu, yang telah diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Mana segala mata-mata yang mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala, yang khianat dalam menggunakan mata, semuanya tidak terlepas daripada pengetahuan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat, walaupun hanya mata itulah yang melihat, tetapi tidak ada yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang dalam hati. Hati ini memang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan niat seseorang itu pun jika tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada sesiapa pun, kalau para malaikat, mereka ini diberitahu, mereka ini diizinkan kalau ada sebahagian amalan di mana apa yang terlintas dalam hati, dengan tanda-tanda dan juga dengan apa yang telah diberitahu kepada para malaikat, maka mereka akan catatkan. Contohnya, seorang yang berniat ataupun ada keinginan untuk buat kebaikan, maka malaikat ini diperintahkan untuk menulis satu kebaikan. Tapi jika terlintas untuk buat satu keburukan, maka belum lagi, tunggu dulu, belum lagi dituliskan kejahatan, sehinggalah seseorang itu benar-benar mengerjakannya. Dan kerana sabdaan Nabi SAW, sesungguhnya, ini satu hadis Rasulullah berkenaan dengan penggunaan mata dan kesannya kepada beribadah, kesannya kepada hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Dalam satu hadis berkenaan dengan penggunaan ataupun berkenaan dengan fitnah mata lah, ujian untuk mata yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan, telah berikan pinjaman kepada kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Hakim, riwayat sahabat Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis, yakni dari segi cepat membinasakan. Maka sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala merasakan kepadanya kelazatan, kesedapan amal ibadah yang akan menyukakannya. Maka lihatlah betapa menjaga mata ini daripada melihat perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan yang masuk ke dalam hati itu ialah perkara-perkara yang bersih, yang akan menyejukkan hati. Maknanya sebagaimana kalau kamera merakam pemandangan yang indah, contohnya gambar pemandangan, gambar gunung ganang, air sungai yang mengalir, gambar di tempat-tempat yang cantik, gambar bunga-bunga. Jadi sesudah dirakam, ditangkap, apabila kita lihat di dalam memori itu, apabila kita buka, nampak cantik. Nampak cantik. Bila lihat tu tenang hati. Bila lihat itu sejuk mata memandang. Tapi sebaliknya, kalau dengan kamera dirakam gambar-gambar yang kotor, contohnya gambar tempat yang kotor, gambar sampah, gambar tempat-tempat yang rosak, yang buruk ataupun yang menakutkan, yang menggelisahkan, maka bila dilihat balik dalam folder, dalam memori, pastilah yang dilihat itu satu pemandangan yang tidak cantik, yang orang pun tak suka tengok. Orang tak suka tengok. Yang bila tengok tu tak ada rasa sejuk hati, tak ada rasa tenang, rasa gelisah. Kalau boleh nak padam. Begitulah dengan menggunakan mata ini pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, pada tempat-tempat yang diharuskan, pada tempat-tempat yang dibenarkan, maka yang akan masuk ke dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kurniaan, meninggalkan melihat perkara yang haram yang tidak dibenarkan dari segi syarak ini, satu rasa kelazatan dalam beribadah. Ini memang kurniaan Allah. Ta'ma ibadah, rasa sedapnya beribadah, rasa kenyang puas beribadah. Di mana itulah yang berlaku jika ibadah kita rasa seperti kosong, ibadah itu rasa berat, maka
Inilah salah satu puncanya dan inilah jalan penyelesaiannya. Sebagaimana yang alim ulama, kalau di dalam ilmu tasawuf, maka antara yang permulaan yang utama untuk hati seseorang itu sentiasa ada keinginan ataupun kelazatan dalam ibadah ialah dengan menjaga sumber yang masuk, dan sumber utama antaranya ialah daripada mata. Jadi orang yang mengerjakan solat, jika dia itu sebelumnya menjaga hanya melihat perkara yang boleh dilihat, bahkan melihat kepada perkara-perkara yang akan menambahkan keimanan kepada Allah, seperti melihat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melihat tentang kejadian yang Allah Taala ciptakan di atas muka bumi ini, yang akan menambahkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menambahkan keyakinan daripada walaupun yang dilihat itu makhluk, yang dilihat itu ialah penciptaan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi akan membawa kepada tanda-tanda itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lihat langit yang terbentang, yang tinggi tanpa tiang, yang indah cantik, maka pastilah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya, maha berkuasa, maha indah, maha tidak ada yang kurang pada kekuasaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok contohnya, kata alim ulama, lihatlah antaranya wajah ibu bapa. Apabila melihat wajah ibu bapa kita dengan penuh kasih sayang, maka juga akan memasukkan isi yang baik untuk hati. Lihat wajah anak-anak kecil, anak-anak yang tidak berdosa, lihat daripada cahaya wajah mereka, maka menambahkan kebaikan. Masuklah perkara-perkara isi kandungan yang bersih ke dalam hati kita. Lihat kepada mushaf Al-Quran, contohnya seorang baca Al-Quran, walaupun yang dilihat itu ialah tulisan pada mushaf contohnya, tetapi dengan keberkatan tulisan Al-Quran, walaupun huruf hijaiyah itu digunakan juga untuk menulis perkataan-perkataan biasa, tetapi apabila seorang itu membaca Al-Quran ataupun membaca hadis, membaca kitab, maka itu semua sumber-sumber bersih yang akan masuk ke dalam hati. Maka dengan kesungguhan seseorang itu meninggalkan perkara yang, melihat perkara yang dilarang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan rasa kelazatan beribadah, rasa tak puas beribadah, tak cukup. Maka bukan setakat bila dah ada rasa seronok, rasa suka beribadah, maka bukan setakat yang wajib, tetapi ditambahkanlah, akan bertambah dengan amalan-amalan sunat. Itulah yang berlaku kepada ahlullah, kepada orang-orang yang soleh, orang-orang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah pada ibadah mereka bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat tarbiyah daripada Rasulullah, mendengar khutbah Rasulullah, mendengar majlis ta'lim Rasulullah, mendengar dakwah Rasulullah, maka masuk ke dalam hati mereka iman. Dan apabila mereka beribadah dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan satu kelazatan ibadah, tenggelam dalam ibadah. Kan ada kisah sahabat yang berkawal, jadi pengawal di sempadan. Kemudian dua orang sahabat, seorang
berkata kita bergilir lah. Kalau dua-dua nanti dua-dua letih, tak ada yang berehat. Jadi seorang berehat, seorang berjaga mengawal. Jadi yang berjaga itu sahabat itu giliran berjaga, dia pun mula mendirikan solat, membaca ayat Al-Quran di dalam solat dengan penuh iman dan kelazatan ibadah, kelazatan iman. Dan dia memang senang. Sehinggalah musuh datang, dipanah, walaupun panah telah melekat, darah telah keluar, namun solat tetap diteruskan. Cuma bila dia terfikir kalau dia meninggal dunia, maka rugi, ataupun tugasan mengawal tu tak dapat disempurnakan. Maka bila dilihat itu, apabila ditegur oleh sahabat yang seorang lagi, maka itulah jawapannya. Kalaulah tak kerana takut tugas berkawal ini tak dapat disempurnakan, aku akan teruskan solat. Dan itulah rahsia para salihin, seperti para imam dalam ibadah mereka. Kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau di bulan Ramadan, satu hari sehingga 2 kali khatam Al-Quran. Satu, kalau dalam berkenaan dengan mengkhatamkan Al-Quran, Imam Syafi'i khatamkan Al-Quran satu hari 2 kali bulan Ramadan. Maka kita kena lihat beberapa perkara lah. Yang pertama, memang tidak sama. Kita kena faham keberkatan masa dan kemampuan tidak sama kita dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jikalau kita baca Al-Quran dengan bacaan biasa kita, dengan kemampuan kita yang biasa ini, memang tak sempat lah satu hari nak khatam pun habis masa kalau kita fikir secara logik. Tetapi itu kemampuan kita, yang ibaratnya kalau kenderaan ni macam, wallahualam, macam basikal ataupun macam motosikal. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan keimanan dan juga dengan martabat darjat yang telah dicapai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada segala segi, maka berbezalah. Kalau dah kita mungkin macam orang biasa, mungkin macam basikal ataupun motosikal, Imam Syafi'i mungkin dah macam naik kapal terbang, dah macam naik flight. Jadi perginya tu tak sama. Pergi ke dalam, kalau perjalanan naik basikal, kalau perjalanan naik basikal 100 km 2 jam pun belum tentu sampai, 3 jam belum tentu sampai. Tapi kalau naik kapal terbang 100 km ni tak sempat nak buat apa-apa dah sampai. Begitulah lebih kurang. Jadi mereka telah melakukan menggunakan, orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang suci hatinya ini, mereka telah gunakan mata mereka untuk melihat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan. Ini bermakna apabila daripada pandangan mata itu ditangkap gambaran-gambaran yang meningkatkan iman, maka dengan itu masuklah isi ataupun inti yang bersih ke dalam hati. Dan ada satu kisah juga yang berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat apabila mereka mula beribadah, contoh ada sahabat yang sembahyang dalam satu rakaat, Sayyidina Uthman sembahyang satu rakaat witir, dapat khatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witir. Itu semua pastilah ada pada diri beliau rasa kemanisan dalam beribadah. Jika kita lihatlah,
Kalau seseorang itu dalam kehidupan kita, dalam aktiviti dunia kita pun, kalau orang tu dia minat satu benda, maka dia akan terlupa susahnya. Dia akan seolah-olah ada perkara yang memabukkan seorang yang suka ataupun fanatik untuk melakukan satu benda. Kalau orang yang suka, contohnya suka bersukan lah. Kalau walaupun bersukan tu letih, sakit kaki, tangan, tapi tak perasan, seronok, minat. Dah habis selesai, dah habis main, baru rasa masa tengah dalam padang tu tak ada rasa sangat. Dah habis tu malam tu baru rasa sakit badan. Itulah orang yang suka apa-apa aktiviti lah. Kalau dah suka, apa pun dirasakan mudah. Kalau dah ada kemanisan dalam beribadah, maka tidak ada yang sukar, tidak ada yang susah bagi seseorang untuk mendirikan ibadah, mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran pun tidak terasa lah. Mana tak terasa berapa muka surat, berapa ayat, tetapi baca itu dengan iman kepada Allah dan dengan dzauq, kemanisan dalam beribadah, yang mana dengan diberikan rasa ta'ma ibadah ini, rasa kenyang, puas beribadah ini, dengan itu Allah Ta'ala akan gembirakan dia, akan gembirakan orang yang meninggalkan melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perkara yang contohnya, yang utamanya seperti mana disebutkan hadis ini, melihat kepada panahan iblis. Ini antara senjata iblis lah kepada manusia, antara senjata yang besar yang iblis gunakan untuk memperdaya, untuk menipu daya dan untuk menghasut manusia. Dan oleh kerana itu, dengan panduan yang telah diberikan oleh alim ulama, bagaimana seseorang itu dapat menggunakan mata pada tempatnya, maka akan terisilah hati ini melalui pandangan mata, perkara terisilah satu rasa kesedapan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di kisah orang-orang yang soleh, kita tengok orang-orang yang soleh, mereka beribadah kalau di malam hari itu, beribadah, mendirikan solat tahajud, baca Al-Quran, berzikir pada Allah dengan wuduk isyak. Katakan daripada mula berwuduk untuk solat isyak, dengan sembahyang sunatnya, dengan sembahyang fardu, witir dan sunat-sunat yang lain, kemudian meneruskan ibadah kepada Allah sehingga masuk waktu subuh dan solat subuh dengan wuduk yang sama. Dan perkara ini tidak mustahil, perkara ini tidak menghairankan bagi orang yang memang hatinya telah, satu orang yang memang hatinya terpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala, terpaut pada beribadah kepada Allah, dan pastilah dia telah dikurniakan dengan sebab usaha dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, dengan sebab usaha dia gunakan mata salah satunya pada tempat yang betul, maka hasil yang dia dapat ditambahkan lagi nikmat atas nikmat. Dengan susah payah mujahadah ditambahkan lagi nikmat, iaitu beribadah kepada Allah dan merasai kemanisan di dalamnya. Inilah satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dikurniakan kepada orang-orang yang soleh, kepada alim ulama, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi semayang, antara semayang isyak dan subuh tu memang beberapa jam, tetapi dah memang sudah menjadi satu lumrah orang-orang yang suka, yang cinta pada satu perkara,
maka bagi orang yang tidak suka, bagi orang yang bukan ahlinya, dia akan nampak susah. Dia akan nampak macam berat. Tak tidur ke? Tak tidur ke? Tetapi bagi orang yang hatinya dah ada pada beribadah kepada Allah, maka bukan setakat tak rasa berat, tapi rasa lebih enak dan lebih sedap. Ada satu kisah yang berlaku, Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, pengasas usaha dakwah, pengasas usaha jamaah, ketika dalam satu safar dakwah, berjalan kaki sampai di satu masjid, Maulana Ilyas dan ahli jemaah dah sampai dan mereka pun nak berehat lah. Jadi masing-masing dah letih, berehat. Tapi Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, beliau terus saja mendirikan solat. Jadi apabila ditanya kenapa Maulana, orang lain berehat kan, ambil masa untuk berehat, tapi Maulana mendirikan solat, maka itulah sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Kata Maulana, aku berehat dalam solat. Mungkin ada orang yang rehatnya di luar solat, ataupun kalau dah letih nak berehat, lambat solat, tinggalkan solat. Tapi orang yang merasai kelazatan di dalam beribadah ini, maka solat itu lebih berharga daripada rehatnya lagi. Mana kalau kata antara berehat dengan solat, solat itu terasa kemanisannya, solat itu ada kerehatannya, dan solat itulah segala-galanya. Begitulah apabila satu-satu perkara, satu-satu nikmat Allah Ta'ala, yang terutama anggota badan kita ini yang dipinjamkan oleh Allah, contohnya mata, apabila kita guna sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta mata kita, maka nikmat mata ini akan menghasilkan nikmat-nikmat yang lain yang lebih banyak, yang akan bukan setakat nanti apabila mata ini terpejam, ataupun mata yang biji mata ini tak dapat digunakan lagi, tetapi selepas kehidupan dunia ini, mata ini akan kegunaan mata itu akan berterusan di sana nanti, insya-Allah. Setakat itu saja, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat peroleh iktibar pengajaran daripada bab ataupun fasal mata, berkenaan dengan menggunakan mata, berkenaan dengan pengajaran daripada hadis, bagaimana untuk mendapatkan kelazatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kelemahan diri saya. Insya-Allah kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita peluang untuk kembali beribadah di masjid, di rumah-rumah Allah. Masjid-masjid dan surau kembali dimakmurkan sebagaimana yang sepatutnya. Dengan itu, apabila masjid kita, apabila surau kita kembali diimarahkan, maka barulah akan datang rahmat Allah SWT, bantuan Allah SWT dengan sepenuhnya. Apabila hamba ini bersungguh-sungguh, apabila hamba ini mengejar rahmat Allah SWT, maka rahmat yang datang itu lebih besar daripada kesungguhan dan kelajuan hamba dalam mengejar rahmat Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.